Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Grup 4 BMMP akan membentangkan poster kami yang bertajuk Penyakit Mental di Kalangan Pelajar. Pengenalan. Penyakit mental ialah satu penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak. Fungsi otak telah mengalami dan menerima perkara-perkara negatif atau tidak bagus untuk mentaliti. Penyakit ini seringkali menyerang golongan generasi muda kerana cabaran generasi muda pada era sekarang ni adalah lebih mencabar berbanding dengan generasi terdahulu. Okey, untuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azam bin Cik Ahmad. Jadi saya akan menerangkan tentang bagaimana penyakit mental boleh berlaku. Terdapat 3 sudut yang menjadi punca penyakit mental, iaitu biologi, psikologi dan persekitaran. Kami telah menyenaraikan beberapa punca dari sudut biologi, antaranya genetik ataupun keturunan, kecacatan atau kecederaan otak, jangkitan oleh bakteria atau virus tertentu seperti Streptococcus, kekurangan zat, kekurangan nutrien tertentu untuk tumbesaran seperti omega 3, pendedahan kepada toksin dan kerosakan pranatal. Dari sudut psikologi pula, trauma psikologi atau tekanan yang teruk, seterusnya penderaan seksual, fizikal atau emosi, pengabaian, kurang sokongan daripada rakan-rakan dan keluarga, keganasan dalam keluarga atau di sekolah, hubungan sosial yang kurang baik, dan kehilangan awal ahli keluarga atau rakan yang rapat. Akhir sekali, dari sudut persekitaran, keluarga yang tidak menentu seperti adik-beradik ataupun ibu bapa, kematian atau perceraian, jangkaan sosial atau budaya, perubahan persekitaran, penyalahgunaan bahan oleh ahli keluarga, kebiasaannya ibu bapa, kerja sekolah dan juga kegagalan dalam percintaan. Seterusnya saya serahkan kepada ahli yang berikutnya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tanda-tanda penyakit mental. Tanda-tanda penyakit mental ni kita boleh tengok kepada sikap dia. Kalau seperti biasanya dia suka buat macam ni tapi hari ini dia bersikap lain daripada lain. Yang seterusnya adalah suka menyendiri. Yang ketiga ialah risau yang berlebihan ataupun anxious lah kita kata. Yang seterusnya ialah hilang nilai kendiri. Tidak selalu kehaluan yang tidak seperti biasa. Seterusnya serahkan kepada grup member saya seterusnya. Saya Muhammad Ali Firdaus. Saya Muhammad Ali Firdaus Bahari. Jika kita terdapat punca dan ada juga ni, maka kita perlulah ada cara untuk menanganinya. Salah satu punca untuk menanganinya adalah dengan bersosial. Di mana bila kita bersosial, kita dapat berkawan. Daripada berkawan itu kita dapat meluahkan waktu-waktu kita dapat menghilangkan stres. Seterusnya, rehat yang secukupnya. Sebab apa? Sebab bila rehat yang secukupnya, kita dapat merehatkan minda kita daripada berlaku sebarang stres terhadap minda kita. Seterusnya, yang ketiga adalah bersukan. Bila bersukan, kita dapat membuat satu aktiviti yang berfaedah. Bila mana kita bersukan, otak kita akan menjadi sihat. Seperti kata tema, bersukan dapat membuat otak lebih cergas.
Yang keempat adalah elakkan pengambilan alkohol. Saya tak tahulah sini sebab saya tidak pernah. Jadi saya rasa boleh saya terangkan sedikit pasal pengambilan alkohol ni. Bila mana kita terlalu stres, seseorang itu akan cenderung untuk mengambil pengambilan alkohol. Sekiranya dia melakukan pengambilan alkohol ini, dia akan lebih terjerumus kepada stres yang berlebihan. Maka dengan itu kita perlu mengelakkan pengambilan alkohol. Yang terakhir, seterusnya adalah berkongsi masalah. Tidaklah semua orang perlu kita berkongsi masalah. Kita perlulah memilih orang-orang yang tertentu sahaja untuk berkongsi masalah supaya tidak berlaku tambahan masalah pula sekiranya kita tersalah cerita kepada orang yang salah. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat rumuskan daripada ini adalah kesihatan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Apabila dia melakukan apabila gaya hidup seseorang itu berdasarkan garis panduan yang telah ditentukan oleh KPI, maka hidup seseorang itu dalam keadaan sihat dan stabil. Yang kedua adalah mengambil langkah awal untuk mengatasi penyakit mental. Sekiranya kita dapat mengetahui ciri-ciri seseorang itu, kita sebagai kawan perlulah mengambil langkah awal untuk mengatasi penyakit mental yang ada terhadap kawan kita. Sekiranya dia tak perasan, kita boleh memberitahu dia, ini ada penyakit mental. Maka kita boleh mengadviskan dia untuk merujuk kepada pakar psikologi. Yang terakhir, kesedaran penyakit mental perlu dipertingkatkan. Kerana di Malaysia, student-student semua mengambil enteng pandangan ini kerana mereka tidak merasakan diri mereka berada dalam penyakit mental tersebut. Mereka menyangka bahawa penyakit mental ini adalah gila semata-mata, tapi tidak. Penyakit mental ada beberapa jenis. Maka di sini saya kukuhkan lagi, kesedaran penyakit mental perlu dipertingkatkan di kalangan pelajar maupun guru ataupun ibu bapa. Sekian, terima kasih.